Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini cikgu akan sambung pembelajaran kita dalam bab 2 iaitu bahagian yang kedua, pemfakturan ungkapan algebra. Ingat lagi dulu kita pernah belajar mengenai faktor. Okey, kita throwback dulu faktor. Kita ada contohnya kita ada 12. Apakah faktor bagi 12? So, contohnya kita senaraikan 1 darab 12, betul? Betul, okey. Ada lagi kan? 2 darab 6 ataupun 3 darab 4. Jadi, kita tahu daripada sini, okey, faktor bagi 12, okey, adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Yang mana tu? Yang ni lah. Kan? Okey. 1 darab 12, 12 darab 1 samalah kan? Jadi dua-dua tu faktor bagi 12. Okey. Cuma untuk apa yang kita belajar sekarang, okey, di tingkatan 2 ni, kita melibatkan bukan sekadar nombor. Okey, kalau sebelum ni kita belajar faktor nombor je lah. Tapi sekarang kita nak tengok faktor untuk ungkapan algebra. Okey, bila sebut ungkapan algebra mesti ada sebutan-sebutan. Okey. Maksud pemfakturan adalah proses mengenal pasti faktor sebutan. Okey, kita nak kenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra. Okey, dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Macam mana ni? Nanti kita tengok macam mana maksud dia apa? Secara orang kata apa, dengan lebih mudahnya dia boleh nyatakan adalah pemfakturan adalah proses songsangan kepada kembangan. Okey, songsangan kepada kembangan. Maksudnya dia ada kembangan. Songsangan ni maksudnya apa pula? Kan? Songsangan ni maksudnya macam mana cara kita nak dapatkan kembangan? Okey, songsangannya adalah cara yang terbalik. Reverse kan? Kita reverse. Kalau kembangan tu pergi depan, kita ibaratkan dia kereta kan. Okey. Dia pergi depan. Songsangan kepada kembangan iaitu pemfakturan. Maksudnya kalau kereta tu pergi depan, kembangan kereta tu reverse belakang adalah pemfakturan. Okey. Untuk lebih jelas, kita tengok contoh kan. Kita tengok contoh. Kita tak nak pergi lagi dekat bawah tu. Kita tengok contoh tu. Contohnya, sebelum ni kita ada sebelum ni kita dah belajar dalam kembangan. Okey, kita belajar. Contohnya kita ada X. Ni kalau siapa-siapa ingat ni, bagus sangat. Cikgu pernah bagi juga ni dalam video kan. Soalan ni. X dalam kurungan X tolak 2Y. Okey, kalau soalan ni, dia mesti tanya, kembangkan yang berikut kan. Soalan suruh kita kembangkan yang berikut. Jadi, macam apa yang kita nak buat? Kita kena darab kan. Betul tak? Kita buat anak panah, kita darab satu-satu untuk kembangkan dia. Jadi, kita akan dapat apa jawapan kita? Kita akan dapat, okey, yang ni cikgu kena bawa ke bawah sikit. Tak muat nanti. Okey. Sekarang kita akan dapat X darab X dapat X kuasa 2. Okey. X darab negatif 2Y, kita akan dapat negatif 2XY. Betul? Okey. Nampak tak? Dia punya anak panah tu cikgu buat ke depan. Maksudnya apa? Maksudnya dia kembangan. Kan? Okey. Sekarang yang kita nak belajar adalah daripada sini. Okey, daripada sini
kembangan tu, daripada kembangan, dia nak reverse. Okay, dia nak reverse cara dia. Bila dia reverse, dia akan dapat balik yang ini. Okay, bila dia reverse, dia dapat balik yang ini. Apa nama dia? Itulah nama dia pemfakturan. Macam tu je. Okey? Secara asasnya mudah macam ini sahaja. Okey, cikgu harap boleh faham, insya-Allah. Kalau tak faham, tak apa, pause dulu video ni, kemudian replay balik. Replay video ni banyak kali pun tak apa, asalkan faham. Okey, kita pergi ke pemfakturan guna FSTB. Okey, untuk pengetahuan anak-anak semua, pemfakturan ni kita ada beberapa cara. Okey, maksud cikgu, daripada yang kembangan ni tadi, yang kuning ni, okey, kita nak pergi ke yang asal. Okey, pemfakturan ni dia banyak cara. Macam kita nak pergi sekolah lah kan, ada orang dia lalu jalan A, ada orang dia lalu jalan B kan, ada orang dia shortcut, macam tu. Jadi sekarang cikgu nak ajar dulu pemfakturan guna FSTB. Ingat lagi tak FSTB tu apa? FSTB tu adalah, nama penuh dia apa nama penuh dia? Nama penuh dia faktor, F, S dia sepunya, okey, T terbesar, okey. Okey, faktor sepunya terbesar. Ingat lagi bentuk dia macam mana? Yang macam ni. Yang macam ni. Kan kita bahagi-bahagi. Okey, macam tu. Okey, so kenapa kita nak kena ingat balik ni? Sebab kita memang nak guna. Okey. Okey, cikgu kita flashback lagi, throwback lagi sekali ya. Cikgu bagi contoh cari FSTB bagi 4 dan 8. Ingat tak nak buat macam mana? Masukkan dalam kotak yang cikgu buat tu. Okey, masukkan. Jadi kita ada, okey, ni cikgu padam dulu ya. Jadi kita ada macam mana? Kita ada macam gini. 4, lepas tu 8. Kan? Okey, kita nak mula dengan apa? Kita mula dengan 2. Okey, so buat satu-satulah. Maksudnya 4 dulu. 4 dengan 2, lepas tu 8 dengan 2. Apa ni? Bahagi. Okey, 4 bahagi 2 dapat apa? Dapat 2. Okey, so tanya balik diri sendiri. Betul ke? Betul ke kalau 2 darab 2 dapat 4? Oh, betul? Okey. Tanya lagi diri sendiri. Okey, sebelum kita tanya diri kita. Okey, 8 pula. 8 bahagi 2 dapat apa? Dapat 4. Okey, so tanya diri kita. Betul ke 2 darab 4 dapat 8? Betul tak? Okey, betul. Jadi, kiranya kita punya FSTB ni dah betul lah. Cuma, dah siap ke? Belum siap. Okey, bila belum siap, kita kena sambung lagi ya. Terpadam pula. Okey, kita sambung lagi. So nak guna apa lagi? Guna 2 juga. Okey, 2 dengan 2 ni dapat 1 kan. Okey, yang ni dapat 2. Okey, dah selesai. Sebab dia faktor sepunya terbesar, jadi sampai mana yang kita boleh je. Kalau dia kena 2-2. 2 nombor ni kena boleh dibahagikan. Okey, kalau dah tak mampu dah macam ni, dah tak boleh dah. Kan? Tak perlu jadi satu-satu. Kalau jadi satu-satu tu, kalau kita teruskan, lepas tu dapatlah sekali 1-1. Ini adalah GSTK. Ingat tak? Okey, jadi kita tinggal je lah sampai sini. Jadi macam mana jawapan FSTB kita? Ini yang mungkin ramailah yang tak ingat kan? Tak apa. Okey, jadi tengok betul-betul. Jawapan bagi FSTB adalah dekat sini. Clue-nya dekat situ. Okey, bukan yang kat bawah ni. Tapi dekat sini. Nak buat macam mana ni dekat sini ni? Kita darab. Okey, FSTB bagi 4.
dan 8 adalah 2 darab 2. Okey, jawapan dia apa? 4. Itulah FSTP. Okey. Cuma yang cikgu dah sebut tadi, untuk masa kita belajar tingkatan 1, kita belajar benda ni je kan. FSTB macam ni je lah yang kita jumpa nombor. Cari FSTB, bagi nombor ini kan. Tu nombor. Tapi untuk tingkatan 2 ni kita akan belajar yang melibatkan ungkapan algebra. Okey, melibatkan ungkapan algebra. Memang tak larilah daripada ungkapan algebra tu. Okey, melibatkan ungkapan, cikgu tulis besar-besar kat sini. Ungkapan algebra yang ada nombor dan juga ada pemboleh ubah. Kan? Pemboleh ubah tu apa? Yang huruf lah. Okey. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kita ada dekat sini, fakturkan setiap ungkapan berikut. Okey, soalan yang pertama kita ada 3x tambah 15. Okey, macam mana kita nak buat dalam konteks yang ada ungkapan? Kalau tadi kita senang je guna, sebab FSTB kan, gunalah cara kotak-kotak ni. Untuk ungkapan pun sama je. Okey, untuk ungkapan pun sama saja. Maka kita buat kotak dulu, jangan risau. Kita buat kotak dulu. Okey, kita ada apa? Kita ada 3x dengan 15. Okey. Sebabkan dekat sini soalan ni dia guna tambah saja, jadi tak ada masalah, kita boleh tulis je tambah. Okey. Okey. Sekarang ni kita kena fikir sifir apa yang jawapan dia tu ada 3 dan ada 15. Fikir. Sifir apa? Sifir 3. Sifir 3. Nak mudah, clue dia biasanya memang ada dalam soalan. Kita nampak soalan ni 3 dengan 15. Oh, kita mesti boleh dapatkan daripada sifir nombor yang paling kecil antara dua ni. Ada 3, ada 15, so nombor paling kecil adalah 3. Jadi, kalau kita tengok balik pun, okay, kita fikir, kita ingat balik sifir 3, ada tak 15, ada tak 3? Ada 3, ada 15. Okay? Jadi, berapa darab 3? Berapa dekat sini? Berapa darab 3 dapat 3? 1. Kan? 1. Tapi, kita tengok balik. Dekat atas ni, dia adalah 3x. Dia bukan 3 sahaja. Jadi, jawapan kita kat bawah ni, dia mesti 1x lah. 1x. Okay? Tanya diri kita. Dekat sini kena tanya diri kita. Betul tak? Okay, betul tak? 3 darab 3 dapat, 3 darab 1x dapat 3x. Betul tak? Oh, betul-betul. Kita kan dah belajar kembangan. Ini pun dia gabung lah sekarang ni kan. Kita aplikasikan balik apa yang kita belajar. Okey, seterusnya settle untuk 3x. Kita tengok pula 15. Okey, 15. Apa dekat sini? Apa? Okey, tak nampak kot Okey, apa darab 3 dapat 15? Apa dia? 5 lah. Kita kan ingat sifir kan? Okey, jadi senang. So, tanya diri kita balik, betul tak? 3 darab 5 dapat 15? Betul. Okey. Nak buat apa? Kita boleh yang tambah tu kita turunkan sajalah. Okey. Jadi sebenarnya kita dah dapat jawapan dia. Cuma kita nak ambil
yang mana satu kan? 3 ni, okay, 3 ni ataupun kita nak ambil 1x tambah 5 ni. Okay, yang 1x ni, kalau 1 kita tak tulis lah kan, so kita tulis x sahaja. Okay, sebab dia pemboleh ubah 1, kita tak tulis nombor 1, kita tulis pemboleh ubah saja, kita tulis huruf sajalah. Okay, jadi apa kita nak buat? Dekat sini kita kena ambil jawapan macam ni. Okay, jawapan kita tu dia ada 2 jawapan kita. Okay, yang ni dan juga yang ini. Okay, 2 kotak oren yang cikgu buatkan dekat situ. Maka jawapan kita boleh tulis macam ni. Kurungan. Okay, dalam kurungan yang ni, yang dalam kotak. Okay, x tambah 5. Okay, nampak ni, nombor 3 ada juga. 3 ni ada tapi dekat luar daripada kotak. Okay, luar kotak. Kotak ni yang ni lah. Okay, kotak FSTB tu kan. Jadi luar daripada kotak tu ada 3, maka kita letak 3 luar daripada kurungan. Jadi inilah jawapan kita. Okay, kalau kita tengok semula, daripada maksud ni, okay, dia kata, cikgu guna warna biru, okay, dia kata apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Ini kita nak buat. Kita nak try, kita darab semula, okay. Kita darab semula yang ini. Kita darab semula, dapat tak ungkapan asal? Inilah soalan. Dapat tak soalan? Okay, kita buat 3x tambah 5. Macam mana nak kembangkan? Macam biasa, kita dah belajar. Okay, jadi kita akan dapat 3 darab x, 3x. Okay, 3 darab 5. Jadi, 15 kan? So, positif lah 15. Dapat tak yang asal? Dapat. Dapat sama macam soalan. Jadi maksudnya jawapan kita ni betul. Okay, ini yang dia kata bila kita darab tu ataupun bila kita kembangkan, dia dapat yang asal. Okay, so jawapan kita yang ni lah jawapan akhir kita. Okay, kita tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2, 3x kuasa 2 tambah 15. Okay, yang ini kita buat sama juga sebab kita sedang gunakan kaedah FSTB. Jadi kita buat dalam bentuk FSTB macam ni lah. Okay, kita ada 3x kuasa 2 tambah 15x. Okay, soalan tadi 3x tambah 15. Soalan nombor 2, 3x kuasa 2 tambah 15x. Okay, dia kalau kita faham yang pertama, insyaAllah kita faham yang kedua ni. Okay, sama juga kalau tadi kita ada 3 dengan 15, maka kita boleh keluarkan faktor 3 kan. Kita keluarkan faktor 3. Jadi dekat sini tinggal apa? Berapa darab 3 dapat 3x kuasa 2? 1 lah. 1 darab 3 dapat 3. Okay, tapi kita nak 3x kuasa 2. Jadi 1x kuasa 2. Kalau tadi kan 1x. Sekarang ni 1x kuasa 2. Dia ikut yang ada dekat sini. Okay, so sama juga sebabkan 1 ni kita tak tulis. Kita tulis x kuasa 2 sahaja. Okay, seterusnya kita ada 15x. Faktor dia kita keluarkan 3. Jadi kita akan dapat 5 lah kat sini kan. 5 sebabkan ada x tu kita dapat x juga. Okay, so kita dapat 5x. Okay, kalau rasa confused jangan risau. Okay, kalau kita rasa confused, kita terus cuba tanya diri kita, betul tak? Okay, betul tak 3 darab 5x dapat 15? 3 darab 5x dapat, betul lah dapat 15.
X. Terlupa kan, tertinggal. Okey. Tanya lagi diri kita, betul tak kalau 3 ni, okey, yang depan kan, 3 darab X kuasa 2, 3 darab X kuasa 2 dapat apa? Oh, dapat 3X kuasa 2. Dapat jawapan. Dapat yang ni, yang asal. Jadi betul lah. Betul apa yang kita buat. Okay. Alright. Kita padam semua. Okay, jadi kita boleh teruskan lagi ni. Kita teruskan lagi. Okay. Kenapa kita teruskan lagi? Sebabnya bila kita tengok X kuasa 2, okay, sebutan yang pertama ni ada X kuasa 2. Sebutan yang kedua dalam ni ada X juga. Tapi ada satulah X dia kan. 5X. X kan. Bukan X kuasa 2. Jadi kita boleh keluarkan juga. Kita boleh keluarkan X lagi. Kita boleh keluarkan X. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya X dekat sini nak darab dengan apa supaya dapat X kuasa 2. Ingat tak? Ingat tak? X kuasa 2 sama juga dengan X darab X. Kan? Dulu kita belajar A darab A. Kita boleh tulis A kuasa 2. Kan? 2 darab 2. Tadi pun cikgu ada sebut. Sama dengan 2 kuasa 2. Kan? Sama dengan 4. Betul tak? Okay, jadi yang ni yang kita nak ni. Okay. Jadi X kuasa 2 adalah X darab X. Kalau kita dah keluarkan 1X, tinggal lagi 1X. Kan? Macam tu. Dia kan faktor. Faktor kan kita ambil dua-dua tu kan. Okay, jadi tinggal kat sini X. Okay, X darab X dapat X kuasa 2. Okay, yang ni pula. Kita dah keluarkan X. Okay, kita ada 5X. Apa faktor dia? Apa faktor dia yang menjadikan 5X ni? Apa darab apa dapat 5X? 5 darab X. Bila kita dah pilih X ni, kita dah keluarkan X. Kat mana keluarkan tu? Inilah. Bila cikgu sebut keluarkan tu, maksudnya kita letak kat tepi ni. Okay. So, tinggal lagi 5. Jadi kat sini tinggal 5. Okay, dah selesai. Tengok balik. X dengan 5. Boleh tak kita keluarkan apa-apa? Tak boleh dah. Kan? Sebab ini ada X sahaja. Yang ni ada 5. X tak ada. Jadi kita tak boleh keluarkan dah. Okay. Jadi bila kita dah dapat macam ni, nak buat apa? Sama yang dalam ini. Sekejap. Okay. Warna oranye ni, warna oranye. Okay. Kena warna samalah. Okay. Ini dalam petak. Dalam petak kekalkan dalam kurungan. Okay. Dalam petak kekalkan dalam kurungan. Okay. Luar kurungan ada apa? Luar kurungan ada yang ni. Okay. Apa hubungan dia tu? 3 dengan X. 3 tambah X. 3 tolak X. Tidak. Dia adalah 3 darab X. Dia 3X lah maksudnya. 3X. Okay. Kalau kita rasa confused, was-was, cuba kembangkan semula. Kembangkan semula. Jangan takut nak kembangkan. Okay. Kembangkan, dapat tak yang ni? Mesti dapat. Okay. Kan dah pandai kembangkan kan? Kita dah buat. Kembangkan. Dah pandai semua orang. Okay. Soalan